Tujuan saya ke Venezuela adalah untuk melancong semata-mata. Demikian penjelasan Syam Ahmad atau Ringo 55 yang membongkar punca dan cerita sebenar yang berlaku sehingga menyebabkannya terpaksa meringkuk di penjara El Rodeo Venezuela selama 3 tahun dan 5 tahun terul. Oleh kerana terlalu percayakan individu yang baru dikenali, Ringo yang juga anggota kumpulan fotograf telah menerima padah apabila diperdaya oleh seorang lelaki. Menurut Ringo, lelaki terbabit merupakan kenalan baharunya apabila diminta membawa sebuah beg dari Venezuela ke Spanyol ketika dia ingin pulang ke sana. Kejadian yang berlaku pada 2007 itu bukan sahaja menjadi mimpi ngeri buat pemain drum terkenal ini, malah menggemparkan peminat industri muzik tanah air. Sama mingguan Malaysia, Ringo secara eksklusif mendedahkan kisah sebenar tentang apa yang berlaku di sana. Pada awalnya, saya dan kumpulan yang menghimpunkan beberapa orang anak seni berada di Spanyol selama seminggu untuk melawat tempat bersejarah dan muzium di sana. Selepas itu barulah kami bertolak ke Venezuela untuk meneruskan misi lawatan seterusnya di Amerika Selatan. Perjalanan kami dibiayai sepenuhnya syarikat yang menaja program tersebut, katanya. Mengikut jadual, selepas seminggu di Venezuela, katanya, mereka akan kembali semula ke Spanyol untuk pulang ke tanah air. Dan ketika itulah bermulanya episod malang buat dirinya apabila individu yang baru dikenali meminta pertolongan membawa sebuah beg kepunyaannya ke Spanyol. Ketika mendaftar masuk ke lapangan terbang Venezuela untuk menuju ke Spanyol, saya ditahan anggota keselamatan di sana. Mereka adalah unit khas narkotik Venezuela. Beg saya diperiksa lalu terjumpalah kokain seberat hampir 1 kg. Dan disorokkan di bahagian bawah pelapik beg. Saya amat terkejut kerana tidak tahu menahu tentang kokain tersebut. Petah lagi tujuan saya ke Venezuela selama seminggu adalah semata-mata untuk melancong, jelasnya. Ketika ditahan, Ringo memberitahu ada seorang peguam datang ke sana berjumpanya untuk membantu, namun dia tetap menegaskan yang beg tersebut bukan kepunyaannya. Malah dia sendiri menunjukkan bukti-bukti kedatangannya ke Venezuela adalah untuk melancong. Menurutnya lagi, pihak kedutaan Malaysia di Venezuela juga datang berjumpa dengannya. Namun mereka tidak boleh berbuat apa-apa selain membantunya untuk menguruskan beberapa hal berkaitan keluarga dan kebajikannya ketika di sana. Kes dadah di Venezuela ini adalah perkara serius. Sama ada kau bawa 1 kilo ke 10 kilo ke atau 1 kontena sekalipun, hukumannya tetap sama. Saya akhirnya ditahan di lokap balai polis. Lokapnya seperti dom besar yang boleh memuatkan hampir 20 orang pesalah. Saya ditempatkan bersama sekumpulan pesalah dari pelbagai negara seperti Amerika dan Estonia, jelasnya. Semuanya boleh dikatakan kantoi, pasal dadah juga, katanya. Kami saling menghormati, maklumlah, sama-sama orang asing. Tetapi polis di sana seringkali meminta wang daripada kami dan mengugut jika tidak bayar. Kami akan diletakkan di dom yang lebih teruk, dakwanya. Ringo memberitahu hampir setiap minggu dia diminta menyerahkan wang, namun dia tetap bertegas, mengatakan tiada wang untuk diberikan. Sehinggalah akhirnya dia dipindahkan ke penjara El Rodeo setelah hampir 2 bulan meringkuk di situ. Bermulalah episodnya melangkah ke penjara yang cukup terkenal di Venezuela. Memandangkan dia adalah penghuni baharu, maka dia sama sekali tidak layak untuk mendapat sel sendiri. Jadi dia hanya tidur di hallway yang merupakan laluan terbuka di hadapan sel bersama banduan-banduan baru. Hampir 2 minggu selepas itu, katanya, barulah dia dimasukkan ke sel oleh salah seorang panduan senior di situ. Sementara menunggu panggilan perbicaraan, saya kuatkan semangat. Makan dan minum di penjara memang cukup azab. Saya hanya makan sardin yang dibekalkan oleh pihak kedutaan. Tapi bila habis, saya terpaksa ambil langkah darurat. Daging kuda pun saya makan. Namun kalau menu pada hari itu adalah daging babi, saya akan berpuasa. Sarapan pula hanya roti dan telur. Dalam penjara ada 3 bangunan yang menempatkan banduan. Bangunan saya adalah banduan kategori biasa yang tidak terlalu jahat dan ganas. Bangunan kedua, banduan grade B yang boleh dikatakan ganas dan jahat. Tapi bangunan ketiga adalah banduan grade A yang paling ganas sekali. Itulah tempatnya ketua mafia, gangster dan penjenayah-penjenayah kejam. Kami dijaga oleh banduan yang digelar Lucero. Mereka ini ibarat pengawal kami. Semuanya ada 20 orang. Mereka ini dilantik oleh ketua-ketua mafia yang ada di situ. Lucero menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh banduan di situ, katanya. Hobi utama banduan di penjara adalah bergaduh. Kerana itu sudah seperti hiburan buat mereka, namun ia tidak berlarutan. Biasanya selepas berlaku pergaduhan, mereka akan berbaik semula. Banduan di sana memanggilnya dengan nama El Chino, yang bermaksud orang Cina. Bagi mereka, orang Asia itu adalah orang Cina. Menurut Ringo, dia amat dihormati memandangkan bakatnya yang boleh bermain alat muzik.
dan juga melukis. Wang juga tiada masalah buatnya kerana dia mendapat bantuan keuangan daripada keluarga di Malaysia melalui duit royaltinya. Di penjara dengan nilai RM500 boleh bertahan selama 3 bulan dan dia juga mampu mengupah banduan-banduan di situ membasuh pakaiannya. Keluarga banduan juga dibenarkan datang melawat seminggu 3 kali iaitu Rabu, Sabtu dan Ahad. Setiap kali hari lawatan, mereka akan bersama-sama bergotong royong mengemas dan mencantikkan sel. Ketika inilah Luzero akan mengutip wang daripada setiap banduan untuk membeli perhiasan dan kelengkapan untuk mencantikkan sel. Kami pasang belon, mengecat dan bersihkan setiap sel kerana kami perlu tunjukkan kepada pelawat yang datang di mana banduan di sini bukanlah tinggal dalam keadaan tidak terurus dan menyedihkan, katanya. Sebulan sekali pula, kata Ringo, para isteri dibenarkan untuk berjumpa suami dan melakukan hubungan intim. Ketika itulah biasanya mereka yang solo ini menyumpah seranah kerana terpaksa tidur di luar. Hampir 3 tahun berada di sana, salah seorang banduan yang merupakan kenalan saya telah memperkenalkan saya dengan ahli keluarganya. Dia memberitahu saya agar menerima mereka sebagai keluarga angkat. Kerana itulah salah satu cara supaya saya boleh bebas dari penjara tersebut. Ini kerana untuk memohon parol, seseorang banduan luar perlu mempunyai keluarga angkat di Venezuela selain mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal, jelasnya. Ringo bersetuju dengan tawaran tersebut dan ketika namanya berada dalam senarai untuk hadir ke mahkamah, dia telah bersedia. Akhirnya permohonannya untuk mendapatkan parol berjaya. Ketika ingin meninggalkan penjara, rakan-rakan semuanya menyanyikan lagu Hotel California sebagai tanda selamat jalan kepadanya. Katanya itulah lagu yang sering dimainkan bersama mereka ketika berada di sana. Menurutnya lagi, perasaan sedih itu tetap ada, apatah lagi setelah hampir 3 tahun hidup bersama mereka. Setelah keluar, Ringo tinggal di hostel yang disediakan oleh kerajaan Venezuela. Dia mula membina kehidupan baharu dengan melukis, menjual lukisan serta bekerja sebagai penghantar barang untuk kedai-kedai runcit kepunyaan Arab di sana. Lepas 3 tahun, akhirnya dia mendapat tawaran bekerja sebagai pembantu peribadi kepada seorang ahli perniagaan Pakistan yang terkenal di sana. Kali ini tugasnya banyak menguruskan hal-hal berkaitan peruncitan dan pemasaran produk. Kata Ringo, 5 tahun untuk menghabiskan tempoh parol itu adalah satu tekanan buat dirinya. Walaupun sudah bebas dari penjara, namun hatinya pula meronta-ronta ingin pulang ke tanah air. Namun dia tetap bersabar dan bertahan kerana sebulan sekali dia terpaksa pergi ke mahkamah untuk melapor diri. Jika tidak berbuat demikian, jelasnya dia akan dihumban semula ke penjara. Setahun lagi sebelum tempoh parol berakhir, saya mendapat berita tentang kematian ayah di Kuala Lumpur. Waktu itu saya memang down sebab tidak dapat menatap wajahnya di saat-saat akhir. Saya memang ralat sangat, apatah lagi bila terkenangkan tempoh bebas saya hanya setahun sahaja lagi. Namun saya kuatkan semangat dan percaya pada takdir, qada dan qadar. Walaupun sedih, namun saya tetap redha atas pemergiannya, katanya menutup perbualan.